Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dan atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal ketaatan. Lalu kita menikmati nikmat yang Allah kurniakan tidak pada semua orang. Itulah nikmat iman yang membawa kepada amal yang membuahkan kepada ketaatan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maka iman ini tidak semua dapat. Allah pilih siapa yang Allah kehendaki dan kita bersyukur sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kerana Allah pilih kita. Bukan sekadar pilih iman, namun Allah beri kita kekuatan untuk menterjemahkan dengan amal. Terutamanya jemaah sekalian, pengimaran rumah Allah itu adalah bukti menyatakan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir ila akhir ayat. Hanya saja yang layak mengimarahkan rumah Allah Ta'ala itu adalah kalangan orang yang beriman dan percaya kepada hari akhirat. Maka dalam keadaan yang begitu mencabar di akhir zaman ini, antara ancaman yang paling besar jemaah sekalian yang perlu kita berikan penumpuan dan perhatian yang setinggi-tingginya adalah ancaman iman. Yang ini membawa pada perbahasan ancaman akidah. Bila ancaman akidah telah masuk, maka dia pergilah kepada usul ataupun asas kepada agama. Itulah awwaluddin ma'rifatullah. Dia pergi kepada tauhid. Maka bila runtuh kekuatan utama ini jemaah sekalian, amalan segunung tinggi pun dia akan menjadi habban mansura, ibarat debu berterbangan. Kita di fasa akhir. Ini yang pertama kenyataan yang kita kena sedia terima. Walaupun ianya satu benda yang berat untuk diterima, kita tidak boleh sangkal atau kita anggap macam tak ada apa-apa. Kerana itu sangat berbahaya. Kerana kita kena tahu kita di zaman mana, di situasi mana, supaya senang kita nak persiapkan apa dia. Sebagai contoh, kalau kita tahu kita nak masuk ke hutan belantara, hutan simpan, hutan kata Amazon yang mana di dalam itu dimasukkan, kalau kita tak ambil tahu apa dalam tu, datang melenggang je habis, ataupun datang tak berisi, kosong, masuk hutan kosong, bagi salam tidak, bismillah tidak, apa tidak, rempuh je dah. Dia kata apa? Tak apa, yang penting kita jaga diri kita. Memanglah nak jaga diri, itu musuh keliling tu. Harimaunya, binatang buas yang binatang berbisanya, melatanya, yang terbangnya. Itu belum cerita tentang alam-alam yang kita dah termasuk. Masuk pula alam buniannya, pusing-pusing tak jumpa jalan. Maka walaupun kita datang membawa hasil buruan, kita bawa pelanduk, kita bawa rusa, bawa, tiba-tiba kita diancam disebabkan kita tidak mahir tempat itu. Sebab tu kena ada juru pandu. Bila nak masuk hutan ke, pergi laut ke, tuan-tuan mungkin mahir, mesti ada orang tekong dia. Selok belok tu kena tahu.
Memang kita nak beramal, nak pahala sekalian, tapi kena ada yang faham selok-belok dunia. Kita kena ambil tahu, kena ambil faham tentang selok-belok dunia. Terutamanya di dunia ini, antara perkara yang akan diberikan ancaman di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Jemaah sekalian pun boleh lihat, akhir zaman ni antara petandanya, ataupun kita lihat bagaimana yang sedang berlaku kalau kita kait dengan hadis Nabi SAW, iaitu akan datang satu zaman, Nabi kata, iaitu zaman yang bangsa-bangsa mengerumuni kalian. Dia kerumun kita seperti makan. Kita tak boleh nak buat apa jemaah sekalian. Maka hari ini umat Islam diratah, diratah oleh bangsa-bangsa yang datang daripada berbagai sudut, pada musuh-musuh Islam. Sebagai contoh kita lihat sekarang ni yang berlaku di Gaza. Asalnya itu sepatutnya kan, kalau kita lihat sejarah jemaah sekalian, bila kata 3 Mac 1924 berakhirnya empayar Islam secara official, iaitu empayar Uthmaniyah, maka daerah-daerah, negara-negara Islam dipecah-pecahkan, dirobek-robek jemaah sekalian begitu. Maknanya itu akhirnya kita berada di akhir zaman yang naik kemudian jatuh bukan waktu kita susah. Ini pun satu perkara yang mesti kita kenal pasti. Kesusahan silagi bulan yang membawa kepada kebangkitan. Susah. Itu kita lihat dengan Nabi SAW dijalankan dengan perjalanan yang susah. Berperang 313. Peperangan yang pertama waktu Badar Al-Kubra. Ketika Nabi bacakan hadis tadi itu, sahabat tanya, adakah kami ini ketika itu sedikit? Nabi kata tidak. Sedangkan kamu ketika itu kasir banyak. Tetapi ibarat buih ketika di atas permukaan laut buih, yang mana Allah telah cabut perasaan takut musuh kepada kita. Musuh tak takut kita. Yang mana kalau tengok pada asal negara-negara Islam, nasi cerita tentang bagaimana nak kaitkan dengan ancaman akidah. Dan ini yang mesti kita tekankan dalam pembahasan hakikat kehidupan. Dan kita menyentuh ni tajuk ni tentang permasalahan akidah akhir zaman. Ini fokus kita, pembahasan kita. Dan benda ini yang menyebabkan hilang kekuatan, walaupun luaran nampak ramai. Umat Islam ketika ini mencecah 1.2 bilion lebih. Bukan macam dulu. Sedangkan sahabat dulu kata kami sikit ke? Dah, Nabi kata ramai. Tapi ramai kita bimbang menjadi yang ada kuantiti tetapi tidak berkualiti. Ini kita bimbang. Kita biar sedikit kuantiti tapi tinggi kualiti. Seorang nisbah 100. Ibarat gitu. Kita tak nak 100 nisbah seorang. Terbalik. Kita nak seorang ni, kapasiti seorangnya ada ibarat 10 orang mungkin. Macam Nabi SAW, kapasiti 40 gandaan. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian, kejatuhan empayar Uthmaniyah 3 Mac 1924, yang mana ketika itu kita telah menguasai 2/3 dunia dengan satu saja, menyebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah kerja ni. Turun-temurun diwariskan. Apabila membawa nama Allah, siapa berani langgar? Begitu maksudnya. Kita bawa nama Allah, siapa berani langgar? Bagi macam itulah, langgarlah berani. Tak ada siapa berani langgar bila nama Allah dibawa. Yakni perjuangan datang itu dengan Allah. Hati ni bulat tekad. Sedikit tetapi berjaya menguasai Rom dan Parsi. Ribuan tahun. Byzantine, Konstantinopel, beza dengan tentera Muhammad Al-Fatih 500 tahun yang sekalian. Jadi Islam dah pernah pun berada di puncak kejayaan. Dah ada dah. Tetapi kerana jemaah sekalian, kita bimbang ketika itu serangan yang datang dari dalam. Orang bahasa tali barut kan, tapi tali barut yang kita nampak fizikal manusia. Tapi tali barut yang senang nafsu diri sendiri, yang mula silau dengan kesenangan, yang mula silau dengan kedudukan. Akhirnya hilang kekuatan dan keyakinan kepada Allah. Bahasa mudah gini, time kita doa, time bila kita doa, rasa Allah tolong. Time tak ada duit ke ada duit? Time tak ada duit tu rasa zauq tu sampai
memang mengharapkan kekuasaan Allah, cuba ada duit. Ni kita nak atasi lah. Janganlah pula kata tak ada duit macam itu. Bukan maksud gitu. Maksudnya contoh-contoh telah diberikan. Nabi Sulaiman AS antara yang Allah zahirkan kekayaan yang luar biasa, kerajaan langit dan bumi Allah bagi, tapi tetap merasakan Allah ketika Ratu Balqis puji Nabi Sulaiman AS, melihat singgahsana yang hebat. Tas ni mas kalian ni dah ada teknologi cermin. Mana ada kilang cermin waktu tu. Jalan sampai Ratu Balqis ngangkat dia baju dia, jubah dia tu, dia angkat sensing, dia ingat air. Dak cermin kan. Teknologi cermin, refleks. Staf-staf Nabi Sulaiman, jin, ibrit, tak. Tapi ketika dipuji kehebatan, Nabi Sulaiman sikit pun tak jawab, ini berkat amalan. Setengah kita ni kena beramal lah, bukan kosong nak pakai benda-benda macam ni. Satu dia jawab, hazar min fadli rabbi. Khalas. Tak ada nak nampak selain daripada Allah. Nampak Allah maksudnya. Nampak Allah bagi. Bukan sebab amal kita dapat, bukan sebab berkat kita gitu gini. Ini macam mana jemaah sekalian? Pemahaman kita terhadap kurniaan Allah berserta kuasa Allah atau tidak. Sebab itu apabila manusia ketika sudah berada di puncak, sebab Nabi cukup bagi tahu amaran, dua perkara yang akan membuat kita leka dan alpa, kesenangan dan kesihatan, kelapangan dan sihat. Sihat dan lapang ni Allah bagi dekat negeri Sabak. Negeri Sabak, baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Itu Allah sendiri kata jemaah sekalian. Satu negara, negeri yang mendapat tagline tu kan bawah tu kan, bandar dalam sini, Darul Takzim, macam tu kan, negeri Selangor Darul Ihsan. Ini Allah sendiri yang mengiktiraf negeri Sabak tiba-tiba dengan kesenangan yang luar biasa jemaah sekalian. Mana tidaknya, pertama, bekalan tak pernah putus. Buah tak ada musim, buah saja setiap masa. Nak bermusafir tak payah bawa bekalan, jalan kaki, jalan-jalan petik pokok makan. Malam tak takut, perompak tak ada, apa pun tak ada. Binatang bisa pun tak ngacau. Waktu itu tiba-tiba mereka berpaling. Kemudian Allah tukar negeri Sabak dengan tempat yang sangat-sangat, orang kata, berubah landscape. Padang jarak pada terkukur maksudnya. Buah-buahan jadi buah tu, bidara tu berduri semua, tak boleh makan, habis, jejak hilang. Begitu dengan Islam ketika sudah sampai ke puncak 2/3 dunia. Mana ada kuasa besar kuasai dunia ni Muslim? Tak tahu, mungkin dalam pakar sejarah mungkin saya silap, tolong betulkan. Tak ada lagi kuasa besar dengan satu suara, satu kata, dengan satu arahan. Tak ada. Yang lain ada sekutu-sekutu. Dia kena berpakat. Islam tak, satu kuasa, satu arahan, kuasai 2/3 dunia. Dan sekarang hari ini benda tu hilang disebabkan bukan kerana kita lemah dari segi Islam, tapi yang utamanya kita nak tengok di sini lemah dalam kepercayaan, keyakinan. Sebab Nabi kata ketika sahabat diberitahukan dan umat Islam waktu itu yang dikerumuni, diratah, dan orang kata apa, ibarat makanan, al-akalatu ila qas'atiha, kata Nabi SAW, ibarat makan. Kemudian Allah meletakkan, dan ini yang bahaya ni dimasukkan, kata Nabi SAW, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul al-mahabbah. Kemudian Allah mencabut rasa takut musuh kepada kita. Nah, ini bahaya ni. Entah, ramai orang boleh tunjuk kuat, tapi belum tentu kekuatan dia boleh menakutkan musuh. Nah, tunjuk kuat boleh, tunjuk apa ada, aku ada pakar, aku ada ni. Soalan, musuh gentar tidak? Kalau musuh tak gentar, tak payah. Kita sebenarnya nak bagi musuh takut, kita letaklah apa-apa benda yang ada lah, contoh kan. Berbalik kepada contoh, tengok contoh negara Palestin dan negara-negara Islam.
Tuan-tuan, katalah saya bagi tamsil yang cerita kait ni. Allah cabut wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbah. Rumah tuan-tuan dikenali sebagai rumahnya. Engkau kalau kacau rumah tu, memang dia cari kau sampai lubang cacing. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba buat bising depan rumah dia. Hang jangan buat hal lah. Bukan kata nak ambil barang dalam rumah, nak lalu buat kacau pun tak berani. Aku tak berani itu rumah tak berani. Tapi yang berlaku sekarang Allah sekalian, bukan tak berani lagi lah. Dia ambil barang kita, dia halau kita, dia blok kat situ. Macam mana? Apa isu yang nombor satu sekarang? Isunya memang merampas. Tapi isu yang paling besar, mereka dah tak takut kita. Mereka tak takut kita. Musuh Allah tak takut. Musuh Islam ni, yang Allah jadikan ni, musuh ni tak takut kepada Islam yang mutaakhir ini. Ni bimbang. Kita buatlah macam mana? Mereka tak takut. Kerana apa mereka tak takut? Sebab kita tak tunjukkan kita kuat ke? Kekuatan tidak perlu dizahirkan. Tuah apa? Ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Sebab tu jangan pandang rendah kau orang. Kita tak tahu bisa apa yang dia ada. Nampak macam biasa saja, tapi sekali diduali Allah, jangan cek pasal. Sebab tu kita kena latih tengok orang dia lebih baik dari kita. Sebab kita takut dia tu adalah wali Allah. Cuba kita takut. Cukup takut. Tersilap kita cek pasal. Tentera Allah datang sekalian. Ni janji Allah. Tak ada doa, tak ada doa tak ada doa minta tolong. Tentera Allah over. Nak untuh kau mana? Gunung mana nak empak cakap. Malaikat kiri kanan depan belakang tuan-tuan datang. Macam gitu. Jadi perkara ni mahabbah hilang dan wala yaqzifanallahu fi qulubikum. Yang ini katanya bila kata Allah campakkan penyakit dalam hati, bila hati sudah ada penyakit berkait dengan masalah apa? Akidah. Bila hati sudah ada penyakit apa? Nabi jawab, fi qulubikumul alwahan. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitu penyakit wahan yang dicampakkan oleh siapa? Allah. Sebab apa Allah campakkan penyakit ni? Habis ni mas sekalian, kita dah tahu punca dah, tak ada cari kita lemah ke, orang ambil ke, orang buat ke, dah. Hadis ni kalau kita lihat secara literal saja, satu, musuh tak takut kita sebab dalam hati kita penyakit. Kalau dalam hati ada penyakit, kalau jumpa doktor, kita ada penyakit mas sekalian, jumpa doktor, katalah penyakit denggi. Tak pernah lagi lah doktor salahkan nyamuk denggi, nyamuk Aedes. Ini nyamuknya pasal kita serang nyamuknya. Tak pernah lagi. Setiap pesakit dia bertanggungjawab atas penyakit dia. Walaupun ada asbab pembawa penyakit keliling kita ni banyak memang sekalian. Sekali sedut saja macam-macam penyakit boleh masuk dalam badan kita. Tapi kalau jumpa doktor setakat hari ni, tak ada lagi doktor salahkan penyakit. Silap bulan kena sembuh dengan doktor. Kamu dia tak tahu. Kadang-kadang kena doktor yang bisa-bisa sikit kata. Agak-agak kalau tak nak lama hidup ikut pasal lah kata. Sudah. Kadang-kadang ada doktor yang straight dia bagi sebiji. Ada kata-kata. Kita tak salahkan orang sebelah. Kita tak salahkan dia, salahkan dia tak. Kamu sendiri. Kalau kait dengan penyakit hati, tak sabit dengan orang, sabit dengan diri sendiri. Makna kata bila cinta dunia telah masuk dalam hati, Allah campak, bukan masuk saja, Allah bagi. Kerana apa? Kalau kita lihat, yang pertama yang berlaku kerana hilangnya kepercayaan kepada kuasa Allah tanpa sedar. Nak cek mudah tuan-tuan sekalian. Kita bawa pada perbahasan kehidupan. Saya suka bahas dalam kehidupan. Sebab di dalam hidup lah kita banyak dengar perkataan ni. Kalau dalam istilah, dalam matan, nanti kan tak jumpa temu pula. Kalau dengar kuliah macam ni, kita bahas bab kehidupan. Contoh, adakah kita percaya Allah boleh selesaikan masalah kita bila-bila masa?
Soalan yang boleh timbul dalam hidup kita, adakah kita boleh percaya Allah boleh selesaikan apa je masalah kita bila-bila masa? Kita test dia kenal Allah ke tidak? Tahu lah. Tengok dalam macam ni, kalau salah saya macam Allah tak selesaikan, sudah. Malah kadang-kadang mereka mencari, mana Allah ni? Aku susah ni. Tuan-tuan sebenarnya mula-mula ini perbahasan kritikal sebenarnya. Tak percaya buat sampai. Mana lebih kita percaya? Duit selesai masalah atau Allah boleh selesai masalah? Sebab tu manusia ini berbalik pada hubbud dunia. Dia lebih nampak harta benda yang memberikan, orang kata apa, sumbangan banyak, memberikan, orang kata apa, asbab duit inilah hidup aku berubah, dulu susah sekarang senang, asbab duit lah aku begini-gini. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia buat amalan baca Quran khatam 30 kali, tetapi percayanya lebih lagi dekat benda. Kita nak bulat tekad balik, bukan tak boleh kita tahu duit itu boleh selesaikan masalah duit, tapi masalah kehidupan, iktikad kena solid. Soalan kita, boleh tidak Allah selesaikan masalah kita bila-bila masa? Boleh. Kenapa? Kerana Allah berkuasa, tidak terikat dengan benda. Istighna, kan clear tu. Allah tak terikat dengan masa, Allah tak terikat dengan makhluk, Allah tak terikat dengan apa. Bila Allah tidak terikat pada makhluk, maka kita pun jangan terikat dengan makhluk. Janganlah terikat kita, contoh makhluk ni, tak boleh aku sekarang susah lah sekarang ni, susah lah nak sembahyang awal waktu, payah sikit, masalah ni kan siapa nak selesai? Kau tak yakin kalau Allah selesaikan? Iyalah Allah juga, tapi siapa nak selesai? Dia ulang banyak kali, siapa yang selesai? Kita mau jawab, dan kau hidup ni siapa hidup kan? Kadang-kadang kita bagi itu je selesai. Yang kita hidup sekarang ni siapa yang hidupkan? Allah. Dah. Bila-bila masa Allah boleh matikan? Mana lebih besar? Masalah kita ke hidup dan mati kita? Kita boleh percaya Allah boleh matikan kita bila-bila masa? Begitulah juga masalah kita. Allah boleh selesaikan bila-bila masa. Kalau Allah tarik bila-bila masa, on the spot, on the dot, tidak lambat sesaat, tidak cepat sesaat, mati waktu itu. Pum, mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, setiap penyawa pasti mati. Ni kepercayaan ini yang kita nak bina balik di akhir zaman, di saat dunia analog, dunia kebendaan, dunia orientalis, dunia kapitalis, atau kita kata alam kebendaan menguasai kepercayaan kita. Sedangkan orang-orang terdahulu, sabiquna awwalun, itu para sahabat yang dibimbing oleh Nabi SAW, dengan keyakinan mereka berjaya mengubah segala apa yang ada, bukan dengan kebendaan tadi, keyakinan. Bila yakin Allah bagi rezeki, maka datang duit. Bukan kata duit itu datang dengan kita, tapi yakin dengan Allah bagi. Bila yakin dengan Allah bagi, maka iktikad kita terpelihara. Isyak juga. Isyak awal kan 3 minit. Isyak kan awal ni. Dia maghrib awal tu yang sesak nafas kita 7-4 minit maghrib lah. Tak bernafas kita. Tadi di saya sepanjang jalan masuk sini hujan. Saya sepanjang jalan tu hujan selebat-lebat ni, ya Allah. Dengan kilat sabung menyambung. Saya kata kalau saya mati ni, mudah-mudahan mati aku dalam berjihad lah, nak pergi menuntut ilmu. Saya pun niat menuntut ilmu ni mas sekalian. Bukan sekadar menyampaikan ilmu saja. Saya niat menuntut ilmu sebab ilham dia datang. Pembacaan ini juga adalah ilmu untuk saya, mas sekalian. Menambahkan lagi faham yang kita tahu, tambah faham bila kita sampaikan untuk menambah kefahaman. Baik. Maka jemaah yang mulia Allah, maka di sini bila tadi hati dah masuk penyakit, musuh dah takut, maka kita lihat macam mana boleh datang perkara-perkara begini. Maka di sinilah permasalahan isu-isu akidah pada mutaakhir ini dipanggil isu-isu contemporary atau moden. Maka yang pertama yang kita dah bahaskan sebelum ni sekalian, dia masuk pada pemikiran. Macam mana nak hilangkan keyakinan, ganggu pemikiran. Surah Al-An'am ayat 116. Allah dah bagi satu peringatan, jangan kita terikut, jangan kamu ikut kebanyakan
manusia di atas muka bumi ini. Surah Al-An'am ayat 116. Maka di sini Allah kata kebanyakan mereka tidak lain hanyalah menurut sangkaan mereka semata-mata, dan tidak lain mereka hanyalah berdusta. Jadi hati-hati dalam pemikiran. Yang pertama, serangan dipanggil perang saraf. Perang saraf ialah hati dalam tak nampak, hati kita macam nak terganggu cuma sekalian. Jadi apa yang boleh mengganggu hati kita, yang mesti nak jaga mata. Sebab tu menjaga mata ni penting, menjaga penglihatan. Hati-hati apa yang dilihat. Kaedahnya yang kita bahaskan dalam hakikat kehidupan ni, hati-hati apa yang dilihat, ataupun melihatlah dengan yang benar. Belum tentu yang dilihat itu benar. Melihatlah dengan yang benar, belum tentu yang dilihat itu benar. Berhati-hati apa yang dilihat, jangan sampai luput apa yang diingat. Isyak bagian azab. Alhamdulillah. Allah. Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد رسول الله والبعث مقام محمود إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Sedang jemaah yang membutuhkan Allah SWT. Khair, sambung sikit kita buat kesimpulan dalam 10 minit kurang lebih macam itulah. Sikit lagi. Baik, dalam surah Al-An'am tadi, surah Al-An'am ayat 116 kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ard. Kalau kita ikuti, kata Allah, kalau kamu ikuti, dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, tiadalah hanya mereka turuti melainkan sangkaan semata-mata. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Baik, maksud sangkaan semata-mata, tidak ada sangkaan. Perbahasan sangkaan ni ada dua, dipanggil husnuzan, su'uzan.
Sangka baik, sangka buruk. Baik. Bila sembuh, bila kita letak sangkaan semata-mata, bermaksud dia boleh membawa kepada buruk. Okay. Maksud dia begini, contoh. Kita bawa kepada perbahasan ujian. Kita ambil surah Baqarah ayat 55. Allah uji manusia dengan sedikit ketakutan, min khauf wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, lapar dan kurang harta. Baik. Bila kata lapar, ju' ni kelaparan, kalau tidak dibawa dengan kebenaran, sangkaan tengok lapar, tak makan mati lagu. Adat memang kata tak makan mati. Tapi tidak bermakna kerana nak pertahankan kehidupan, kerana nak makan, maka dia langgar benda yang haram. Ini masalah ini yang kata sangkaan tadi tu. Dia lupa siapa yang bagi rezeki. Allah memang uji tak makan. Allah uji. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Macam jismo, Ustaz. Memang itu sifat dunia. Sifat makhluk bermula tiada, berakhir nanti tiada balik. Kemudian diadakan balik. Maka Allah tengok kebanyakan manusia ketika mengupas isu rezeki, mengupas isu harta, kebanyakannya akan membawa, kalau tidak dengan iman, dia tidak lihat dengan yang benar, tidak lihat dengan sifat rezeki itu datang daripada Allah. Maka Allah suruh kita takutkan Allah, jaga surat Allah. Maka manusia akan berpaling kepada Allah. Sebab tu Nabi ajar doa minta berlindung daripada kekufuran disebabkan oleh kefakiran. Kenapa doa ni boleh ada, mas sekalian? Kerana sangkaan manusia yang tidak ada iman, yang tidak melihat dengan kebenaran, mudah untuk melihat apa yang berlaku ini, kemudian mudah untuk berpaling dia. Kalau hati dia tidak ada benar. Sebab tu sebagai contoh, katalah masjid kita alhamdulillah buat makan bantu, asnaf bantu ni bagus, alhamdulillah. Katalah satu ketika orang tu lihat, bukan kata tak bantu, sebab mungkin waktu tu tak jumpa orang ke, tak jumpa ni ke, lalu dia kata payahlah minta duit orang Islam, kita susah pun payah minta. Oh, gereja pun datang kata, mari kami boleh bantu. Dia pun bersangka, ini yang kita nak kata. Dah dia pun nampak, padahal ada udang sebelit mi tu, dia tak nampak yang itu. Contoh lagi kalau dalam bidang perawatan, ini lagi kronik ni mas sekalian. Nak zaman yang macam-macam penyakit mistik pun banyak, penyakit biologi ada, bioenergi ada. Biologi darah, bioenergi nafas. Penyakit bioenergi apa? Tu yang kena macam-macam, orang hantar, orang sihir, orang ini macam-macam yang tak ada akal. Dulu nak buat kat parlimen sampai tak tahu atas santau macam mana. Macam mana nak atas santau ni? Wujud mas sekalian. Saya 2 kes Allah tak dijumpa. Minggu lepas je, muda lagi pasangan. Tapi saya bagi rumusan, bila kena tu ialah kita terpaksa bagi tu yang benar lah. Bangunkan sistem kedalaman dia tu. Tembok dia dah roboh. Tu yang tembus tu. Masuk benda tu, kata aku nak dia mati dia. Aku nak dia mati. Tanya mana mari? Siam mari kan? Macam-macam. Nampak? Itu belum lagi. Datang macam tu dah buat benda-benda khurafat. Suruh itu, suruh ni. Sebab nasihat ni pasal. Jangan. Kita alhamdulillah Allah selamatkan iman kita. Kita mengaji, datang pengajian. Kalau yang tak datang mengaji, yang tak dengar ilmu, dia suruh buat akad. Rupanya keluar mulut buaya, masuk mulut naga. Macam itulah. Minta maaf mungkin yang ada pengalaman tentang saka sebagai contoh kan. Memang ada ruqyah-ruqyah yang memerlukan memutuskan akad apa. Tapi kaedah tu perlu perhati. Kadang-kadang saya jumpa tak ada kena minta darah ayam hitam lah, apalah nak bong akad. Ada satu kali tu kena mandi kat kubur. Yelah kita mungkin lah, kita tak apa, kita cuba nak bersangka baik lah, mungkin lah kan. Tapi kita bimbang lah. Sebab orang pesakit ni kita tak tahu pendirian dia tang mana. Bubuh mandi kat kubur ni berlaku. Ni ada ustaz katanya nak hilangkan saka, dia kena mandi kat kubur. Sudah mandi kubur. Macam mana nak mandi kat kubur? Nampak? Ni buat pesakit.
Ini etikot pula. Itu kalau yang ni, kalau kata contoh, sakit sembuh. Sembuh ini hanya isbat pada Allah, syifa, bukan pada Panadol. Halus ni. Bukan kata jangan makan Panadol, makanlah. Ubat pada badan, ubat untuk badan, tapi sembuh bukan pada ubat, sembuh pada Allah. Bila Allah perkenan ubat itu menyembuhkan, maka Allah turunkanlah penyembuhan melalui asbab makan Panadol, sembuh. Tapi orang malas nak fikir panjang, Panadol, sembuh aku. Kita alhamdulillah Allah jaga. Nak makan bismillah. Kalau bantai yang tengah sakit tak ada nak bismillah, pelan. Ataupun dia nampak macam ni je mas sekalian, dah puas dah ustaz saya ubat macam-macam lah, tak jalan-jalan. Bila keluar kenyataan gini, cuba tanya, apa sebenar etikad dia? Patut kalau kita orang beriman, dia macam ni. Walaupunlah kita berubat tak jalan-jalan, etikad dia sebenarnya memanglah yang bagi jalan, yang bagi sembuh bukannya orang ubat tu, Allah. Kalau Allah kata kena ikhtiar sampai jumpa 100 orang, dah itu bahagian, dan Allah ganti dengan pahala. Tapi dia nampak tak ada siapa boleh bagi jadi, tak tahulah. Kalau kena pula orang yang bagi boleh jadi sembuh, ini bagi ni, ini memang padu dia. Tak kata orang lain tak terror, dia terror. Ini air zaman, hati-hati. Katalah kita berubat kali kedua tum sembuh, bukan sebab tu, sebab Allah lagi sembuh lah. Jumpa kali kedua sembuh. Ada bahagian orang jumpa 100 kali baru sembuh. Tu kena hati-hati etikad tu. Sebab bila kita tengah susah macam tu, kalau tak ada benteng iman dia masuk ke hati, jadi susah hati. Susah hati tu bukan sebab penyakit luaran tu, walaupun dia boleh menyebabkan hati kita susah. Tapi susah hati tu fikir tak sembuh-sembuh. Bila fikir tak sembuh-sembuh, maknanya hati dia susah, bukan sebab penyakit itu, tapi sebab keyakinan. Dia tak yakin Allah boleh sembuhkan dia. Hati-hati. Walaupunlah dia memanglah, kita tahu orang sakit macam mana keadaan dia, tapi kita nak beritahu, biarlah zahir kita sakit macam contoh Nabi Ayub AS, tapi hatinya tetap berzikrullah. Baik, jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini, jadi serangan pemikiran adalah elemen utama yang akan dimasukkan ataupun dilakukan besar-besaran di akhir zaman. Pemikiran dimasukkan dengan handphone, dengan gambaran, dengan cerita, dengan macam-macam. Lagi-lagi zaman sekarang ni tanpa sempadan, macam-macam doktrin, ideologi, apa lagi, fakta, apa macam-macam lah. Ada panggil apa? Apa bahasa dia tu? Konspirasi. Macam-macam teori keluar. Teori konspirasi A, konspirasi B, benda di ujung tangan, di ujung jari. Tak. Ni waktu sekarang ni keadaan sedang kritikal, zone sedang ni mengubah keadaan di kita. Hati-hati semua katanya. Ada geng-geng macam tu. Saya harap yang dalam ni tak dia terlibat dengan itulah. Tuan-tuan, geng-geng macam mana? Bukan kata kita nak salah dia, tapi dia terlampau menumpukan kepada situasi yang berlaku keadaan. Okay, sekarang zaman yang sedang gelombang tengah tinggi. Ni mereka sedang melakukan lancar serang-serangan habis-habisan. Kita tengah sesemua sekarang ni, badan pun tengah sakit-sakit. Hati-hati tuan-tuan semua. Dia ada geng-geng macam ni asalnya. Ada, kita bukan nak kata cap, ya Allah, kita bukan nak begitu. Ada geng-geng pula yang kata dah tak selamatlah duduk kat dunia ni, katanya kita kena lari ke satu penempatan lain. Saya pernah jumpa, tuan-tuan tak tahu lah, mungkin jumpa. Dia jumpa saya, cakap, Ustaz, saya ada perancangan. Apa dia? Kita kena lari, kena buat tempat lain. Lepas tu anak bini semua ni nak lagi macam mana? Nak tinggal semua saya kata. Betul tuan yang saya, adik-adik saya semua ni buat macam mana? Saya cakap begitu. Lalu saya cakap, Allah tak suruh lari pada keadaan. Jangan lari daripada keadaan. Larilah kepada Allah yang mengawal keadaan. Dah kita Allah takdirkan duduk kat sini, nak lagi kita ubah semua, nyusah orang ke tak? Ada wujud masalah geng-geng macam ni. Allah alam. Jadi pemikiran ni kita akan sambung. Ada lagi perbahasan nanti daripada pemikiran lah. Ada konsep yang kita dah sentuh tentang liberal, Islam liberal. Lepas tu kita sentuh tentang sekularisme, kemudian plurisme. Lepas tu ajaran ni semua ancaman
ajaran agnostik. Banyak list kumpulan-kumpulan ajaran kita akan belajar, tengok macam mana ajaran sesat daripada Tuhan Arun, Maunah, ada ni Milah Abraham. Kita akan belajar, kita kaji pemikiran macam mana mereka boleh berfikir macam itu. Ni banyak list-list ni kita akan cuba bahaskan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan. Kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini, sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Aku lupa hadza wa sallallahu azmi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.